Hari ni pakat kasih kereta benda. Jarum ni siapa cucuk? Yahudi. Nasara. Dia tahu bila umat Islam mula kasih kepada harta benda dunia, waktu itulah Islam akan jadi lemah. Pasal apa? Islam tak kuat. Ha ni. Kita himpun harta tu apa tujuan kita? Untuk buat ibadat. Bukan nak bagi penuh perut kita. Dah, nak buat ibadat dengan harta kita tu. Nak pergi Mekah, nak sedekah pada orang. Tuan-tuan sekalian, nampak? Sebab itulah ulama pesan arih nafsaka minat tadbir. Jangan duk kalut sangat masalah mentadbir harta kekayaan, kerana Allah dah jamin dah. Tapi yang belum dijamin Allah adalah syurga. Sebab tu bila mari Ramadan, kita kena jadi orang yang paling bersyukur kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai masuk bulan Ramadan. Pasal inilah masa dia, inilah waktu dia. Untuk apa? Untuk kita meraih sebanyak-banyaknya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Rasulullah mengunjungiku sementara aku sedang bersama seorang perempuan. Baginda bertanya siapa dia. Saya berkata si fulanah, ia suka bergadang. Maksudnya bergadang ni bahasa Indonesia, maksud dia ni suka berjaga malam buat ibadat. Setelah itu Rasulullah bersabda, lakukanlah amal ibadat yang sanggup kalian lakukan. Buat ibadat ni jangan sampai memberatkan diri, kan? Tapi walaupun tak sampai memberatkan diri, memang kena paksa buat ibadat ni, kan? Duk layan nafsu memang, kan? Buat wajib dah, main sunat. Buat apa itu? Sunat kata dia. Nabi suruh buat takat-takat perlu, sudah dah. Kita pun kena jawab ke dia. Kepala otak hang nafsu tang makan hang tak kata lagu tu pula. Tambah. Jadilah. Tambah. Duk itu tu nafsu. Kan? Dalam bank ada dah 4-5 ribu. Dia tak apa cukup kot, kena cari lagi. Cukup dah, cari sikit-sikit sudahlah buat nak makan. Tak cukup, kena cari lagi. Kurang-kurang dah kena ada 5-60 juta lagi. Hatu kerja nafsu. Kita dah turut dia. Mata ibadat, dia kata pada dah, mayang ni dah umur pun tak apa asalkan semayang. Jangan sampai tidak semayang. Itu saja, kata dia. Nafsu Kuala Lumpur. Dia pujuk. Tidaknya orang yang berpuasa tu ibadat betul, tapi pada menunaikan syukur kepada tubuh tu, ya. Jangan sampai tidur itu menyebabkan kurangnya syukur. Maksud kurang syukur apa? Kurangnya ibadat. Demi Allah, dia tidak akan pernah bosan memberi pahala hingga kalian sendiri yang bosan. Kata Nabi, Allah Ta'ala ni tak akan berhenti bagi pahala sehingga kamu rasa jemu untuk buat ibadat. Wa kana ahabbu dhalika ila Rasulillah alladhi yadumu alaihi sahibu. Dan amalan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah amalan yang dilakukan secara konsisten, berterusan, istiqamah. Abu Salih meriwayatkan bahawa ia pernah bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, apakah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah? Tengok tu sahabat, tuan-tuan. Kalau dia jumpa orang-orang yang rapat dengan Nabi, apa dia tanya? Rasulullah ni suka buat apa? Hampa dua dah isteri Nabi, yang hampa duk tengok sepanjang hampa duduk dengan Nabi, amalan apa hak Nabi suka sekali? Itu sahabat. Nah, macam kita pergi jumpa bini Mak Sabu, bangsa ni dia suka apa? Bini dia pun kata, oh, cucuk cemedak nombor 1 lah. Tengah duduk lena muka habak tak cucuk cemedak siap ni, lompat bangkit. Kita pun ida antak cucuk cemedak. Pasal apa nak bagi betul besar tu ingat kita, kan? Nak bagi dia kenal kita, nak tumpang laku apa-apa boleh tumpang. Jadi para sahabat ni pergi tanya isteri Nabi, ya Rasul, wahai Aisyah, wahai Salamah, apa amalan Nabi suka sekali? Apa tujuan? Supaya mereka nak lakukan, mereka nak laksanakan, mereka nak buat apa yang Nabi suka. Apa
Apa tujuan mereka ni? Tak ada tujuan lain melainkan kerana nakkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Tu ya. Pasal mereka dengar Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Mana sahabat dia tahu kalau dia cinta Nabi, dia ikut Nabi, dia tiru perbuatan Nabi, apa yang Nabi suka dia buat, di akhirat nanti dia akan duduk berimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia tanya. Jawab Aisyah, jawab Salamah. Amal perbuatan yang dilakukan secara konsisten, istiqamah, berterusan, meskipun hanya sedikit. Auf bin Malik meriwayatkan satu malam, ni sahabat Nabi nama Auf bin Malik, meriwayatkan satu malam saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersiwak, berwudu, berdiri untuk melaksanakan salat. Maka saya pun berdiri bersama Nabi. Nak abang tuan-tuan kata Nabi ni bila nak salat, Nabi akan bersugi. Nabi bersihkan mulut, biar mulut wangi bila menyebut kalimah-kalimah yang disukai oleh Allah. Allahu Akbar, wangi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, wangi mulut. Ni masuklah semayang dengan petai, dengan tak tahu, dengan rokok. Tak hati cerita. Kita duduk sebelah tu macam nak pingsan. Nabi kata siapa makan bawang jangan mai dekat masjid kami. Nak abang kata jangan masuk masjid lah keadaan mulut busuk. Bersihkan dulu. Makan-makan biar, tapi busuk tu kena dibuang dulu. Nak masuk kita dalam masjid rumah Allah kena wangi, kena harum. Kata tok saya biar duk bau rum tu. Nampak ke hati? Ni bahasa orang sastra. Kan? Biar duk bau rum. Rum tu harum lah, wangi. Nampak tak hati, bahasa ke dia pun berat kan? Bau rum. Rum tu wangi. Tu duduk lagi orang tua-tua pergi tanya. Tak kaya. Tak nak minyak nyok sebab nak bubuh rambut di kepala. Sudah tak nak tu, bubuh bunga cempar. Bubuh tak kepala kita. Orang lain duk pakai bel krim pergi sekolah. Kita pakai minyak nyok. Hak bubuh dengan bunga cempar. Bau orang tua-tua betul lah. Bau bunga cempar kepala. Awak kan orang tua-tua belah. Begitu. Orang lain bel krim. Bel krim